Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung dengan bahagian B. Okey, dia kata soalan nombor 1A, tandakan betul pada benda-benda yang merupakan contoh jirim. Okey, tandakan betul pada benda-benda yang jirim. Okey, yang pertama, okey, yang betul tumbuhan. Okey. Kemudian bayang-bayang jirim ke? Bayang-bayang jirim ke? Okey, bayang-bayang dia bukan jirim sebab kita tak boleh pegang dia. Okey, bayang-bayang tu kita tak boleh pegang dia, kita tak boleh genggam dia. Okey, kita tak boleh sentuh dia, kita tak boleh rasa apa dia sebab bayang-bayang tu hanya dia jatuh di atas permukaan sahaja. Okey. Kemudian kilat. Okey, kilat pun sama juga. Dia terhasil daripada cahaya. Tapi kita tak boleh pegang dia. Bukan kita tak boleh pegang disebabkan oleh dia tinggi jauh di atas langit. Tak. Okey, kita memang tak boleh pegang sebab dia bukanlah suatu jirim. Okey, kemudian air. Air memang jirim lah. Okey, nak tahu clue dia betul ke salah ke, tengok jawapan. 2 markah. Okey, kalau 2 markah biasanya ada 2 lah. Okey, ada 2 jawapan dia. Okey, kita tengok pula soalan B. Okey, Encik Robin ingin menghias rumahnya dengan belon untuk majlis hari lahir anaknya. Dengan menggunakan sejenis alat, belon yang awalnya kempis menjadi kembang selepas ditiupkan udara ke dalamnya. Tandakan betul pada pernyataan yang betul tentang belon itu. Okey, yang pertama. Okey, belon yang mengembang menunjukkan udara memenuhi ruang belon itu. Ya, betul. Okey, udara memenuhi ruang belon. Okey, yang kedua, udara di dalam belon akan mengecut menyebabkan belon menjadi kempis. Ya ke? Bila kita tiup, belon tu akan makin kempis ke? Okey, tak bila kita tiup, belon itu akan mengembang. Okey, melon itu akan membesar. Okey, dia bukan mengecut menjadi kempis. Okey, yang ketiga, belon ialah jirim, maka belon mempunyai jisim. Ya, belon adalah jirim dan mempunyai jisim. Okey, 2 markah. Okey, kita tengok pula soalan 2A. Soalan 2A, tentukan situasi yang menunjukkan sifat fizik jirim. Tentukan sifat fizik dalam ruang yang betul. Okey, yang pertama, air mendidih apabila dipanaskan. Betul tak? Okey, betul lah kan? Air mendidih apabila dipanaskan. Okey. So, dia kata tuliskan sifat fizik dalam ruang yang betul. Kenapa dia tulis sifat fizik? Okey, 2A. Okey, tentukan. Okey, salah ni. Okey, dia suruh pilih. Sepatutnya dia suruh pilih apa yang mana satu betul, yang mana satu salah. Bukan sifat fizik ni. Okey, betul Okey, kalau awak nak buat sifat nak tulis sifat fizik, okey, air mendidih apabila dipanaskan. Okey, air mendidih dia menjadi apa? Dia jadi apa? Daripada apa jadi apa? Perubahan sifat fizik. Okey. Kemudian yang kedua, pintu pagar rumah berkarat. Okey, berkarat. Pintu pagar rumah berkarat. Soalan dia ni salah ni. Okey, sekejap cikgu tengok. A3, sampah sarap dikumpulkan lalu dibakar. Okey, yang keempat, gula melarut di dalam air. Okey, jawapan dia adalah 1 dan 4. Okey, air mendidih apabila dipanaskan, gula melarut di dalam air. Pintu pagar rumah berkarat. Pintu pagar rumah memang berkarat kan? Kalau pagar besi tu mesti berkarat. Cikgu tak faham apa yang dia nak sebenarnya. Tentukan situasi-situasi yang menunjukkan sifat fizik jirim. Tuliskan sifat fizik dalam ruang yang betul. Situasi Tentukan situasi-situasi yang menunjukkan sifat fizik jirim.
Okey, sifat fizik dia dia yang kita belajar itulah kan. Kita ada peleburan, pendidihan, penyejatan. Okey, cikgu tulis kat sini Peleburan, pendidihan. Okey, penyejatan. Kondensasi. Kemudian pembekuan. Okey, dan pemejal luapan. Okey, kita padam yang ni. Okey, kita tulis balik Okey, yang pertama sifat fizik. Okey, soalan nombor 2A1 ni, air mendidih apabila dipanaskan. Betul lah. Okey, air mendidih apabila dipanaskan. Betul. Okey, dia nak tuliskan sifat fizik. Okey, sifat fizik dia adalah okey, kita pergi balik kepada sifat fizik. Okey, kita tengok muka surat. Okey, buku teks. Okey, buku teks muka surat 140. Okey, dia kata setiap jirim mempunyai sifat-sifat fizik yang tersendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat fizik? Okey, sifat fizik ialah kuantiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan 5 deria manusia atau menggunakan alat pengukur. Sifat fizik jirim bergantung kepada jenis bahan yang membentuknya. Okey, apakah bahan utama yang membentuk sebuah kayak? Bolehkah anda nyatakan sifat fizik kayak tersebut? Okey. So untuk kayak tadi yang dalam buku teks, okey, kayak tu adalah pepejal kan. Okey, tengok muka surat 141. Okey, okey, dia kata cecair yang berbeza mempunyai takat didih yang berbeza. Okey, takat didih air ialah 100 darjah Celsius. So, sifat fizik dia adalah dia daripada okey, takat didih, takat lebur, boleh melarut, penebat haba, konduktor haba dan juga takat lebur. So, sifat fizik dia, okey, dia boleh, kalau air dia boleh mendidih. Itu sifat fizik dia. Okey, dia boleh mendidih. Highlight warna. Okey, kita highlight warna hijau. Okey, sifat fizik boleh mendidih. Okey, kemudian sifat fizik tu dia mestilah berdasarkan perubahan-perubahan fizik. Okey, yang dekat cikgu senaraikan dekat tepi ni, peleburan, pendidihan, penyejatan, kondensasi, pembekuan dan juga pemejal luapan. Okey, kemudian gula melarut di dalam air. Okey, melarut dia melebur. Okey, so betul lah. Okey, untuk yang ni. Okey, 1 dan 4 betul. Okey, untuk pintu pagar rumah berkarat, okey, sifat dia adalah berkarat tapi tidak termasuk dalam proses-proses yang 6 dekat tepi ni. Okey, jadi dia bukanlah sifat fizik jirim. Okey, kemudian sampah sarap dikumpulkan lalu dibakar. Sampah sarap okey, dibakar, dia terbakar, dia melebur kan sepatutnya. Tapi tak tahu kenapa jawapan dia salah ni dekat sini. Cikgu rasa adalah dia bukannya dididihkan. Okey, dia dibakar, dia bukan dididihkan. Okey, dia mestilah kalau pepejal, kalau awak tengok gambar rajah yang segitiga tu kan, yang ada anak panah tu. Okey, pepejal sampah sarap, okey, bila dia dibakar, dia menjadi abu. Okey, abu tu dia bukanlah gas dan bukan juga cecair. Dia mestilah antara tiga tu sahaja. Sama ada gas, cecair ataupun pepejal. Okey, pepejal.
Okey, pepejal. Okey, 3 je ni. Okey, tapi sampah sarap apabila dia dibakar, adakah dia menjadi cecair? Sampah sarap kita tahu dia pepejal. Okey, sampah sarap adakah dia jadi cecair apabila selepas dibakar? Adakah dia menjadi gas selepas dibakar? Okey, dia akan jadi apa tu? Kita panggil dia sebagai abu, betul tak? Okey, abu tu bukanlah dalam bentuk gas dan juga bukanlah dalam bentuk cecair. Dia adalah pepejal tapi dalam bentuk yang ringan. Okey. So 2 dan 3 salah. Okey, tidak tepat Okey, air mendidih apabila dipanaskan. So sifat fizik dia adalah apa dia? Didih. Okey, didih. Okey, kemudian yang keempat, gula melarut di dalam air. So dia adalah gula dia daripada pepejal jadi cecair. So dia melebur. Okey, tu. Okey, kemudian soalan B, garis jawapan yang betul. Okey, kita nak gariskan. Okey, gariskan jawapan yang betul. Okey, sifat kimia jirim bergantung pada jenis bahan yang membentuknya atau tindak balas yang berlaku terhadap suatu bahan. Which one? Okey, sifat kimia jirim bergantung kepada tindak balas. Okey. Bila dia kata sifat kimia, so mestilah melibatkan tindak balas yang berlaku terhadap suatu bahan. Okey, tak nampak ni. Okey, jap. Tak nampak lah. Okey, tak apalah, kalau tengok mesti nampak punya kan. Okey, kemudian yang kedua, ketumpatan suatu bahan ialah, jawapan dia jisim per unit isi padu ataupun hasil darab jisim dan isi padu. Okey, so ketumpatan adalah ketumpatan rho. Saya tulis sikit. Okey. Ketumpatan rho sama dengan jisim M per V. Okey, jisim per isi padu. Okey. So jawapan dia adalah, cikgu gariskan guna ni je lah. Okey. Tindak balas yang berlaku terhadap suatu bahan. Okey, so yang kedua, ketumpatan adalah jisim per isi padu. Okey. Semua nanti tolong semak dan juga tuliskan markah. Boleh semak dengan pen warna merah. Okey. So hari ini kita akan sambung dengan bahagian C pula. Buat latihan bahagian C. Pertama sekali semak dulu jawapan untuk minggu lepas. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.